Okey, setup. So saya kali ni hai, Assalamualaikum semua. So kita nak cerita dari awal, dari mula supaya kita lebih faham. So bagaimana kita nak setup kita punya bahagian depan ya. Okey, so categories ni saya dah cerita. Boleh tengok ada satu video kategori sahaja. So bills, expenses, savings, subscription, hutang. Okey. So yang penting kat sini adalah bahagian bank account. Okey, bahagian bank account saya nak kita faham betul-betul bank account macam mana nak set up. So dekat sini ada dua jenis account type, checking dan saving. Jadi kat sini kita kena faham checking account maksud dia account bank kita yang biasa tu. Okey, tak kisah dia savings type ataupun current type, kita kena letak dia jadi checking account. Checking account ni dia keluar masuk. Duit gaji masuk semua kat sini. Kan contoh Maybank, CIMB, RHB, semua tu adalah checking account kita letak. Okay, so kita faham checking account ni duit gaji, duit keluar masuk, account bank. Okay. Alright, jadi saya kita nak macam ni. So ini account yang anda ada. So anda boleh set up. Contohlah kalau anda buat kita cerita buat seorang dulu . So anda ada Maybank seorang lah. Maybank seorang. Tapi dalam kes ni saya just nak bagi anda contoh buat berdua. So kalau seorang-seorang so Maybank ataupun CIMB. Kemudian anda ada bank lain yang actively guna lah. Alright, yang actively guna. So starting balance berapa? Masa anda starting anda nak menulis ni, anda nak start spreadsheet ni, berapa balance? 100 ke 90 ke, tulislah. Alright, masukkan dalam tu. So dalam kes ni kita buat zero, nak bagi senang. Kita nak compare kejap lagi. Okay, so kat sini yang penting, okay, kat sini last check ialah bila anda check lah. So anda check berapa betul ke current ke tak. So 1 hari bulan. So sebagai nota kita sendirilah 2 hari bulan. Okay. So sekarang yang grey ni semua dia auto. So kita kena isi yang putih ni lah. Okay, yang ni kita kena pilih. So ingat balik semula, checking maksudnya akaun gaji, duit keluar masuk. Itu checking account . Alright, jadi bahagian saving. Saving ni sebenarnya memang saving account kita. So sebagai contoh paling senang sebagai contoh ASB, tabung haji. Dua ni lah sebagai contoh yang kita paling nak senang. Mungkin ada fixed deposit, anda ada fixed deposit. So kita nak fahamkan dulu, kita bagi contoh simple dulu. ASB, tabung haji, dia adalah account type saving, simpanan kita, investment kita. Alright, investment, simpanan. Okay. So kita simpan duit kategori savings kita di sini. So kalau anda tengok kat sini, dia akan berkait dengan savings kategori kita. So emergency fund ni, kita memang menyimpan setiap bulan untuk emergency fund, tapi kita simpan di contohnya ASB atau tabung haji. So kita kena ada dua account ni dalam kita punya bank account setup. Okay, sama juga dengan ni sinking fund raya, sinking fund back to school, sinking fund. Sinking fund ni kalau siapa yang belum faham, anda boleh go back kepada YouTube saya, apa itu sinking fund. Sinking fund ni kita simpan sikit-sikit lah setiap bulan. So biasanya kita ada. So contohnya sinking fund raya. So sama ada sinking fund raya ni kita masuk ke mana? Mungkin kita masuk ke ASB, mungkin kita masuk ke tabung haji. Tapi contohnya dalam kes ni, anda nak nampak sinking fund ni dia seorang-seorang. Anda nak nampak amount tu naik. Anda nak nampak amount tu naik di mana Naik di sini, annual totals. Okay, kalau anda boleh nampak, anda akan nampak sinking fund raya ni, anda boleh nampak dia naik. Anda boleh nampak sikit, every month ada amount tu. So kalau anda nak nampak macam tu, anda kena masuk dalam setup. Okay, anda kena masuk dalam setup. Kalau maksud lain ialah, kalau anda nak simpan semua sinking fund anda, semua simpanan anda buat general sahaja. Contohnya di ASB atau tabung haji, dia adalah general sahaja. So anda boleh buat dua akaun macam ni saja. Anda tak perlu ada sinking fund raya. Maksudnya anda menyimpan untuk raya, anda letak general di ASB ataupun general di tabung haji.
So anda tak perlu buat yang ni. So it's up to you to decide anda nak tengok anda punya macam mana. Nah, dia akan depends, dia akan reflect dekat dashboard ni. So anda nak tengok seketul-seketul ke sinkifan raya ni? So kalau anda nak tengok raya macam ni, then you have to letak spesifik lah. If not, dia akan jadi general macam ni dekat kita simpan di mana? ASB tabung haji. So ingat balik ya. So savings ni akan menentukan kita simpan di bank account mana. So kena ada relation dia lah. Kena ada di mana kita simpan. Okey. So sekarang e-wallet. Ada yang tanya e-wallet ni kita nak buat ke nak letak ke tak? Okey. So kalau anda buat e-wallet sebagai contoh saya letak sini e-wallet settle Petronas lah. Dia akan jadi checking sebab dia duit keluar masuk juga. Okay, so kita buat starting balance 0. So, kalau anda nak buat every month, kita pergi monthly budget, anda akan nampak dekat transaction ni. Okay, sekejap saya cerita. Okay, so ni KIV. So anda boleh, saya nak bagi tahu untuk set up bank account, anda boleh letak yang ini. So anda akan nampak amount dia. Anda boleh nampak ni, baki berapa. Dekat sini, baki anda akan nampak kat current balance ni. Okay. Tapi secara totalnya anda akan nampak di sini. Saving anda secara total, baki checking account secara total. Okay, so apa maksud dia ialah, okay, so kita pergi bawah ni, bank account setup, bawah ni adalah credit card lah. Credit card yang anda pegang. Dan berapakah starting balance semasa anda start spreadsheet ni. Okay. Kemudian transfer bank account. So ini yang paling penting, transfer bank account. Okay, transfer bank account. So saya nak anda faham betul-betul transfer bank account ni adalah di antara account gaji kepada anda bayar credit card ataupun anda transfer ke savings anda, simpanan. Simpanan yang mana? Yang ini tadi. Kategori simpanan tadi. Okay. So bank account, transfer between account ni penting untuk kita nampak balance dekat sini. Alright. So Maybank transfer ke bayar credit card. Berapa amount transfer. So sebagai contoh, kita mulakan dengan sinking fund raya ni. Saya nak tunjuk. So kita pergi ke tab January. Okay, kita pergi ke tab January. Sekarang dah masuk January. So kita tulis kat sini, kita ada gaji hakiki. 1/1 duit masuk, contoh 10,000 expected, 10,000 masuk. Masuk ke mana? Maybank. So ini anda kena isi. Yang atas ni tak perlu So masuk ke Maybank 10,000. Okey, nampak So bills lain ni kita buat kosong dulu bagi senang nak nampak. Saya nak anda faham. So bila kita transaction tracker, kita kena isi transaction tracker kita. Pada 1/1 kita dapat gaji 10,000 tadi, kita terus menyimpan, save, pay ourselves first. So kita terus menyimpan 1,000 sinking fund raya, 100 emergency fund. Account provenance keluar dari mana? Okay, keluar dari mana? Keluar dari account gaji lah. Maybank tadi gaji masuk 10,000 kat sini kan. So dia keluar daripada account gaji. Tapi kalau anda tengok kat sini, where do I spend money? Dia tak reflect. Kenapa? Sebab ini simpanan. Where do I spend my money? Hanyalah duit keluar untuk duit yang keluar untuk spending. Ini adalah saving. Saving tak reflect kat sini Tapi dia reflect kat sini. Where does my money go? Oh, my money 1 hari bulan kita sudah bayar pay ourselves first. So kita dah bayar sinking fund dengan emergency fund dulu. Okay, so dia akan reflect juga dekat sini. Kita ada income 10,000 tadi. Left to spend, kita dah keluar dah daripada account Maybank kita. 1,100 tadi, so baki tinggal 8,900. Tapi banyak lagi yang kita nak bayar ni. Sebab bajet kita bulan ni sebenarnya kita dah tulis dah. Segala yang kita kena bayar tadi. Bills tadi, expenses. Ni dekat setup. So, sebenarnya, left to budget sebenarnya negatif 800. Okay, so if you expecting more income dalam bulan 1 ni, yang ni boleh cover lah. Alright, tak ada isu. Okay, itu contoh. So budget tadi kalau anda tengok dekat savings ni dia reflect.
Tengok ni, bajet dia 1,200. 1,200 tadi saving sebab ada ni. Sebab ada saving-saving lain yang kita belum buat tadi. Tapi kita sudah pun menyimpan 1,100. So dia reflects dekat kita punya budget summary ni. So kita tengok pula bank account. Bank account. Okay, kejap saya padam dulu yang ni. Okay, so bank account tadi kita ada gaji 10,000, betul. Jadi, tapi savings tak naik lagi. Wah, kita dah saving tadi kan, 1,100 kan. So dekat sinilah peranan yang ini kita bank kita ada 10,000 tapi sebenarnya kita dah transfer duit tu ke mana? Kita sudah transfer duit itu pada 1/1, kita sudah transfer duit itu ke itu yang penting tadi, kita nak decide. Kita nak buat general ataupun kita nak buat spesifik. So, dalam kes ni ada yang spesifik satu raya iaitu 1,000 tadi. Okay, dalam kes kemudian kita ada juga menyimpan ke ASB iaitu sebanyak 100. Ingat tadi saving kita 1,100. So, kita kena transfer sebab duit savings ni kita transfer kan. Kita bukan bayar, kita transfer. So, Maybank kepada Singkifar Raya, kepada ASB sudah di transfer 1,100. So, kat mana kita nampak dia? Okay, Maybank kita dah berkurang jadi 8,009. Saving kita naik 1,100. So, kalau anda tengok kat sini, saving naik 1,000. Singkifar Raya, ASB naik jadi balance jadi 100. So, tally dekat situ dan kita reflect dekat kita punya chart. Okay, duit balance masih lagi 8,900. Betul? Okay? Okay. So, kita cerita pula e-wallet. Bila kita dapat gaji, kita pun transfer lah duit untuk kita guna sebagai petrol kita. Petrol adalah dalam expenses. So, pada 1/1 nak isi minyak dah ni. Okay, isi minyak dah ni. So, mana petrol? Anda boleh, sebenarnya anda boleh tekan je petrol. Okay, petrol. So, expenses. Dia keluar dari sebanyak 200 sebagai contoh. Okay, dia keluar. Nampak? Dia dah keluar. Chat. Okay, so dia keluar daripada mana? Duit ni dia keluar daripada, secara simpelnya dia keluar daripada Maybank kita lah. Akaun gaji kita. Okay, tapi dia pergi ke, so left to spend dah berubah. Expenses kita dah naik tadi. Dah jadi 200 kat sini. Real dah 200. Tapi di bank account masih lagi 8,007. Sebenarnya duit kita duit kita sekejap mana pergi bank account 8,007. Betul lah, expenses. Okay, tapi e-wallet kita kosong. Kenapa? Sebab kita belum transfer ke, mari kita buat transfer ke. Okay, so transfer ke e-wallet 200. Jadi sebenarnya dalam kes ni Maybank kita sebenarnya 8,500. Kita punya e-wallet dalam tu ada Maybank kita dah 8,500. 200 ada di e-wallet tapi total kita masih ada lagi 8,007. Tapi dalam 8,007 ni maksudnya 200 di-settle untuk kita gunakan sebagai sebulan punya petrol. Faham Description kita boleh tulis lah. Go to settle, top up, settle. Okay, tapi bila kita top up settle ni, kita tidak menggunakan sepenuhnya. Betul tak? Kita tidak menggunakan sepenuhnya. Sebenarnya ini adalah bila kita buat settle ni, dia akan jadi a little bit tricky sebab mungkin kita tidak menggunakan sepenuhnya. Okay, sebagai contoh, bila kita hujung bulan, kita tengok balik amount kita, tak ada masalah. Hujung bulan kita tengok balik, kita update balik expenses yang variable macam ni. Sebenarnya kita menggunakan settle 100.5 je. Okay, kita menggunakan settle kita 100.5 je sebenarnya.
kita dah tengok total lah, sebab settle ni untuk Petronas je kan, untuk petrol je. So sebenarnya ada baki lah 100.5. So kat mana bila kita update hujung bulan, kita kena update balik lah yang ini untuk reflect kat sini betul-betul. Okay, untuk reflect kat sini betul-betul. So adjustment to make lah. Okay. Tapi kalau anda ataupun cara lain sebenarnya ialah saya rasa cara ni paling senang lah. Saya rasa cara ni paling senang. If not, you have to every day macam ni. Petronas ni, petrol ni dia kena e-wallet settle ni kena setiap kali you top up tu you kena buat. Contohnya RM50 kan. So bila dia di situ dia jadi settle tadi kita dah charge RM60. Tapi kita top up tadi 200 yang awal-awal tadi kita top up 200 kan. So iaitu you boleh buat dua cara lah. Either way dua cara. Okay. So you dah top up tadi deposit 200, you menggunakan RM90, you ada baki 110. Okay. Itu lebih accurate lah, tapi you have to every time you top up settle tu you kena update. So there will be another time yang kita top up lagi, kita guna lagi untuk isi minyak. Okay, so you got what I mean lah. Okay, insyaAllah senang je. So dia tak ada satu cara yang betul atau salah, especially kat transaction tracker. You kena nampak macam mana you nak duit tu keluar. Alright, tak apa. Kita buat dulu. Later sebenarnya kita akan lebih faham. Okay. So remember, this is macam the rules lah. Basic rules untuk kita faham. So as we go, kita akan nampak lebih terang dan nyata. Anda beri saya soalan, saya pun tengok balik. Ada salah sana sikit, sini sikit. So saya check balik. Dan this is the cara setup yang sebenar lah. Bank account. Okay. So tapi saya nak bagi tahu, kalau boleh sebenarnya kita buat dulu, simple dulu. As we go, then barulah kita tambah lagi. Mula-mula kita nak bagi faham dulu. Dia account kan, account. So yang keluar kena masuk, yang masuk kena keluar pergi mana. Okay. Tapi simple je insyaAllah. Okay, saya nak tunjuk lagi satu. Okay, so contoh pada Januari akan masuk kita punya dividend ASB. Berapa hari bulan? 3 3. Okay, katakan 3 So masuk berapa? Okay, katakan 1,200. Expected 1,200, masuk 1,200. Deposited into ASB. So kalau kita tengok kat sini, bank account kita ASB masuklah 1,300. Okay. So sebenarnya kat sini ada balance lah. So kita pun nampak lah, ASB ada berapa persen. So lama-lama chart ni pun jadi cantik. Okay. So duit yang keluar masuk adalah checking tadi. Keluar masuk. Okay. Alright. Okay. So tadi income. So kalau orang tanya, kalau dia ada gaji dua kali gaji, tapi dia adalah gaji hakiki you. Sama ada you boleh, kalau you nak tengok, dia depends you nak tengok data macam mana. So kalau you tengok data gaji second dalam masa sebulan. So data you dekat akan ada gaji second. Berapa yang masuk pada dia gaji hakiki, tapi payday kedua. Ada 2 kali payday kan. So kalau you nak nampak pattern gaji kedua you tu berapa RM, you kena buat dia lain lah, segregate lain. Tapi ada orang yang macam tak apalah, nak buat satu je. So dia akan jadi copy ni. Control copy, Control V. Dia gaji hakiki juga. Cuma dia masuk pada hari yang berbeza. Dia second payday. So katakan second paycheck you 20 hari bulan. Masuk lagi 100. 1,000 lah katakan. So 1,000. Masuk ke Maybank anda. So apa yang anda akan nampak dalam annual dashboard, dia jadi macam ni. 11,000 dia jadi total. So bergantung anda nak tengok macam mana. Alright, dia tiada salah, tiada betul, kita buat dia. Alright. So kalau anda nak dia nampak sama tadi macam saya cakap, you kena
copy paste lah. So dia jadi satu kategori. Okay. Kalau anda nak dia nampak second, tapi kalau betul-betul dia gaji yang berbeza macam side hustle, tak bolehlah sama kan. So dia kenalah buat berbeza. Okay, so pada bulan itu, ada dividen ASB. So our income ni extra. So itu yang bila income kita extra, kita ada left to spend. Ni banyaklah left to spend sebab kita belum bayar expenses lain. Tapi katakan, ada left to budget. Ada lagi 1,400. So 1,400 ni hasil dia daripada, sebab ada dividen ASB. Kita nampaklah kat sini. So dividen ASB ni 1,200. Mana yang saya boleh letakkan? So itu yang kita pergi kepada extra tadi ni. Extra saving dan invest. This tab. So saving dan invest ni sebenarnya dia boleh jadi extra, atau dia boleh juga jadi anda punya yang siapa yang buat general tadi. Maksudnya sebagai contoh, you set up kategori ni, you tak ada sinking fund kat sini. You buat dia general je. General saving. Semua EF ni saya nak bagi faham je. Semua sinking fund anda letak di satu tempat. So semua sinking fund every month, semua sinking fund ni you punya budget every month, you dah kira siap-siap 1,000. Every month you dah kira siap-siap semua sinking fund you 1,000. Tapi dalam sinking fund you ada apa? Dalam sinking fund you, kalau you nak track satu-satu, kat sini lah. You boleh juga buat kat sini. Another way. So semua sinking fund you tu sebenarnya kat sini. Bitcoin ada, umrah ada. So monthly goal kat sini is total yang you bayar ni. Total ni. Total yang you bayar ni, yang ni. So, ada, tapi you punya sinking fund tadi 1,000 kan? So, you tambah lah. Maksudnya kat sini yang you punya 1,000 sinking fund tu apa? You boleh nampak satu-satu pula kat sini. Okay? Tapi boleh juga jadi, so you tahu macam tu. So, you set lah. The first yang ni semua sinking fund yang dah wajib yang 1,000. Yang 1,000 tadi. Tapi kat sini kalau ada extra, so cara you tulis lah. So kalau ada extra, saya nak invest extra Hajj contoh . So macam saya kata tadi, kita tengok tadi, January saya ada extra 1,200 daripada dividen ASB ni. So saya nak letakkan dia ke tabung untuk Hajj saya. Alright, so tabung Hajj saya. So pada 3 hari bulan dapat je dividen, saya terus sahaja extra untuk Hajj 1,200. Alright. Tapi kena ada goal lah kat sini. Semua ni kena isi lah. Okay, so dia random je. Random je. Apa-apa je. Tak apa, dia tak ada isu 10,000. Okay, sebagai contoh. So, extra Hajj dah ada dah kat sini. Okay, so you tahulah. You ada fund ni semua. You ada details. Okay. For all your sinking fund. Sebab ada orang tanya saya, sinking fund kalau nak details nak buat macam mana? So, 2 cara tadi. Okay, tengok balik video ni. Okay, so saya rasa menjawab semua. Yang ini kita akan carry on nanti. InsyaAllah. For now, let's isi yang ini dulu. Let's isi anda punya goals 2024, setup, nak buat apa, setup, bank account macam yang saya cerita tadi, annual dashboard dia akan auto je nanti, isi dulu January. Okay, so please tengok video lain-lain yang saya set tu. Of course, there will be hiccup. Saya pun bila terima feedback baru nampak lebih jelas everything. So, kita cuba yang terbaik insyaAllah dan along the way kita belajar sama-sama. Thank you so much.